Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sesi kedua bersama Ustaz Alim Shah bin Zulkafli Okey, yang saya muliakan yang bersama Ustaz Sani, Ustaz Muhammad Sani bin Razali, seterusnya Ustaz Muhammad Alim Shah bin Zulkafli, guru-guru yang saya kasih sekalian. InsyaAllah kita akan sambung kepada sesi kedua selepas kita break selama 15 minit ni. Jadi saya rasa tak nak rugi masa ni. Masa tu yang kata masa emas dan kita tak nak kata rugi untuk mutiara kata yang akan disampaikan Ustaz Alim Shah dan mungkin kita tengok akan sesi seterusnya lah. Okay, saya serahkan kepada Ustaz Alim Shah bin Zulkafli. Tafadhal Ustaz. Terima kasih banyak. Sekejap nak tak buka lagi. Sorry. Cancel dulu. Rakan-rakan guru sekalian ya. Jadi di tangan rakan-rakan guru saya kira telah ada ya Allahu Akbar, borang untuk pencerapan PDP ya. Jadi boleh mula mengisi sekarang ya. Ambil masa. Okey, jangan ragu-ragu ya. Isi sekarang. Ada ke? Ustaz Syafi'i pun ada borang tu, boleh isi ya. 2 muka surat saja, tanda 1 ke, 2 ke, 3 ke ya. Kalau boleh beritahu di mana, nanti senang kita nak buat perbincangan. Ustaz Alim, boleh pakai borang online tu kan? Boleh, kan? sama je, Boleh kan? isi Okay. serupa je. Sama je kan? Okey. Nanti saya postkan yang tu. Senang sikit, boleh kita simpan kan? Okey, saya akan masukkan dalam JKKD. Yang Excel tu ke? Yang Excel tu yang lagi Excel senang. tu. Lagi senang. Ya, bagus. Boleh simpan tu lagi. Cikgu boleh check kan dalam JKKD Kuantan tu, saya dah postkan SKPNG 204 tu. Okey, untuk pemantauan PDP. Allah, terkeluar benda lain. Dibayar ni rahsia. Okey. Silap terkeluar dah. Markah Ustaz Syafi'i. Sorry Ustaz Syafi'i. Tapi tak apa, markah Ustaz Syafi'i tinggi, tak kisah. Sikit ya. Sorry. Tak sengaja. Nama saya letak dekat ya. Semua senarai ada. Sorry Ustaz, tak sengaja Ustaz. Okay. Tak apa, tak ada hal. Uish. Ni kot. Sekejap. Okey, saya dah post dah. Ni yang betul. Nama boleh betul. Copy je. Nama saya boleh copy je dekat dalam chat saya dah tulis.
Okey, macam mana? Sudah siap kan? Boleh respon? Mana-mana kan? Ustaz Syafi'i dulu, dah siap ke? Dah habis dah beri markah? Sikit lagi. Okey, silakan. Okey, teruskan. Jangan ragu-ragu. Syah, saya dah tulis dalam JKKD Kuantan tadi untuk PM tu Ustaz dengan borang markah tadi tu. Boleh? Oh, no problem. Okey. Boleh kan? Okey. Ustaz, saya dah hantar dah. Oh, dah Ustaz tak? Ustaz jangan goleng-goleng pula ya. Okey. Saya kat mana tengok agak pelik sikit. Oh, PBC. Ini rumusan markah ke hari? Ya Ustaz. Dalam ni dia ada apa tu stand 4 PDPC Ustaz Alim. Ya. Itu markah saya bagi. Oh, itu yang entah bagi. Ya. Dia tak dapat. Entah bagi ni macam penipuan je. Tak percaya pula. Ustaz, itulah markah cikgu-cikgu dah kalau dah bagi. Macam je cara tu lah. Dah bagus. Takkan nak bagi teruk Ustaz. Memang lampau. Ustaz dah boleh jadi nazir dah ni. Nakal. Tengah isi ni, sebab confuse kenapa sikit sangat. Dah je. Tapi kalau Ustaz tak nak baca saya punya tak apa. Ustaz tunggu ke cikgu lain siapkan ya. Tapi itu ikhlas daripada Ana lah ya. Entah buat ni anak rasa macam duduk kat awan je. Rasa kayang. Empat. Banyak sangat 4 tu. Cuba tengok elok-elok. Barangkali ada 2-3 tempat memang 3 ya. Satu. Kedudukan murid. Menyusun atur kedudukan murid tu memang tak dapat kita buat. Kalau Ustaz Sani dia memang merahkan terus itu. Dia memang boleh merah. Ustaz Sani memang merahkan dia. Memang delete value. Kalau buang situ dia akan kesan kepada markah kumulatif tak? Akhi, markah tu tak penting sangat sebenarnya. Yang penting adalah akhi tulis. Lebih tu nanti kan kita jangan risau sangat markah tu. Yang penting adalah dekat sini saya rasa kurang. Saya kalau boleh tambah macam mana. Macam itulah ya. Markah tu Allah. Okay. Anda bukan nak dapat guru cemerlang dah. Hantu tak susah. Ya, Ustaz Alim. Ustaz Syafi'i dah jadi guru cemerlang tu. Hebat. Tadi tu pelajar-pelajar dia lah tu. Kalau akhirnya Ustaz Syafi'i betul, sesuai. Macam kami ni, Allah, kubur pun dah kata mari. Minta guru cemerlang renti lah. Renti ya. Salim. Anda tengok analisis. Ustaz Alim, analisis sikit anda tengok markah bawah. Analisis sikit anda tengok markah 100. Ia tidak, markah tu langsung tidak penting. Yang penting bila kita tulis betul-betul anda yang mana 3, kalau pandangan saya baiki dia macam ini. Yang itu yang kita akan catat. Cikgu-cikgu lain semua dah ada siap ke? Puan Aisyah, Ustazah Aisyah. Dalam proses. Oh, dalam proses. Terima kasih banyak Ustazah. Ya. Ustazah Zainab. Baru dapat buka borang.
Oh, baru dapat buka borang. Tak apa, tak apa. Laju je Ustazah tengok. Tak Kita apa, bukan baik insyaAllah. bukan nak sangat markah tu Ustazah. Jadi Ustazah gunakan borang tu kan. Pada ini saya rasa pembelajaran tadi kurang. Contohnya, kalau dapat baikinya macam mana? Begitu. Itu saja yang utama. Ustazah Rohana. نعم يا أستاذ. تفضل خلاص. أنا أفتح قبل قليل إن شاء الله. أنظر ماذا يوجد في هذه الاستمارة. إن شاء الله. ولكن أعتقد أنت ستزيدون درجة كاملة. هذا مستحيل. لأنك تستعد وسائل تعليمية تماما. يعني كل تمام، كل مستعدة، وهذا شيء عجيب. يعني بالنسبة لي إذا علمت الطلاب لابد أن نعد وسائل تعليمية قبل الدراسة، وهذه كان يكون يعني نادرا أو صعبا، إلا إذا هناك يعني كراسة العمل soft copy نستطيع أن نعرض بالنسبة إلى صور presentation PowerPoint كله تمام. يعني هذا ستكون التعليم تكون سهلة. ولكن نحن دائما نستعمل كتاب المدرسي فقط. كتاب المدرسة ونعرض للطلاب، وليس كما تعرض قبل قليل تماما مثل صورة سيارة الإسعاف، صورة المحقن. هذا لابد من الاستعداد تاما قبل الدراسة، صح؟ موجود في انترنت أستاذة كثير. نعم طبعا ولكن الجهود أكثر. كوبي فقط، كوبي خلاص. Mungkin Ustaz Syafi'i boleh, dia dah ada bahan-bahan dia. Ustaz Alim Shah. Tadi tadris tadi memang saya tengok tadi memang memberikan kata idea yang banyak, idea baru lah. Bukan idea baru, idea tu ada sebenarnya, tapi kita orang pun mungkin dah beku sangat lah kan. Jadi bagi saya lah. Jadi saya tengok apa ni memang Ustaz bagi tadi memang dia orang kata muda dia index kan. Maknanya memang dia SKP tu memang kata sapu bersih lah. Kan? Daripada segi istimak, kalam, kitabah dan juga tu. Qiraah tu memang dia sapu bersih lah. Satu lagi memang yang dipanggil harakat dan huruf ditamyiz bainal huruf tu dan juga harakat tu memang cantik Ustaz. Memang cantik. Itu memang pelajar memang kadang dia kurang bahagian tu lah. Itu sangat penting lah. Dia punya kata tatawur asas tu kan, untuk memperkukuhkan asas tu memang cantik Ustaz. Memang cantik. Sebab kadang-kadang saya sendiri pun terlepas pandang benda itu kan. Sebab kita terlalu orang kata macam tu lah. Memang terbaik Ustaz. Ada gaya guru cemerlang dah hentak tu sebenarnya. Guru cemerlang tu macam tu lah. Tahniah. Okay, banyak lagi Ustaz. Bila Ustaz ajar tu, ya Allah, punya benda ni punya tak tersentuh pula bahasa PDPR ni. Allah Akbar. Ustaz Zulkifli, saya nak respon. Sebenarnya Ustaz Syafi'i dia cemerlang dah Ustaz. Tak cemerlang sangat pun. Dia memang guru cemerlang dah ni. Ada. Sebenarnya. Melang tu orang ada kata. Bina juga. Jadi memang berpadanan lah. Memang betul lah tu. On paper. Saya dapat tahu ni jadi dekat Kuantan ni dipenuhi dengan permata saya kira. Subhanallah, alhamdulillah. Ustazah Rohana, guru pakar sebenarnya. La. Hadza laisa guru pakar. Saya masih belajar, laisa guru. Ustazah Rohana guru cemerlang ke? Memang tak ada. Ana muallimah hadiah. Bukan kita nak ambil ilmu. Ma indi ilmun katsir misluka. Anta baharun.
Baik, apa tu Ustaz, maknanya kalau misal kata pembelajaran tadi maknanya mengambil masa 1 jam, betul? 1 jam ya. 1 jam. Terlebih beberapa minit tadi sebab saya dah ini sikit, tapi lebih kurang sejam lah, sejam 10 minit kot terlebih tadi. Tapi kita punya time management tu 1 jam lah. Okey, dan perkataan yang disediakan tu kalaulah dalam realitinya dalam buku teks tu dia lebih daripada 10 kan? Okey, baik. Tadi dalam satu darsun, kita mula je dah terus ya. Okey, macam ni. Dalam satu darsun kan kita ada 25 kalimatun jadi datun kan. Setiap darsun tu 25 kalimat. Jadi dalam 25 kalimat tu kalau tengok kita bahagikan kepada ikut CAFR untuk kata 1, 2, 3 ni kita bahagi pertama adalah mesti ada event dia. Kemudian dalam event, kemudian kita ada ashkhas, hero-hero yang berlakon dalam event itu. Selepas itu barulah kita tengok nama dia Al-Asya, tapi dalam kita biasa adalah Al-Asma kan. Kemudian barulah tengok kata kerja yang terlibat. Ini adalah semua kerangka CAFR. Jadi dengan demikian kalau kita tengok kerangka CAFR ni, apakah cara kita menilai murid? Kita mengajar murid daripada satu unit bahasa, kemudian kita kembangkannya. Unit bahasa yang kita present untuk di tingkatan peringkat menengah bermula dengan kalimat. Walaupun ustazah yang biasa belajar bahasa, unit bahasa tu mestilah bermula daripada suku kata yang terkecil. Tapi untuk sekolah menengah ni, BPK masa itu telah mesyuarat dan menetapkan unit bahasa yang terkecil masa itu untuk kita present di peringkat menengah adalah bermula pada kalimat, kemudian tarakib, daripada tarakib dia jadi jumal. Masa kita buat jumal nanti, kita lihat kita akan bagi beberapa kawalid untuk kita pelbagaikan jumal itu dan kita namakan dia sebagai jumal asasiyah. Kemudian kalau tak silap saya panggil dia jumlah muasa'ah masa itu. Hasil daripada itu, kalau kita ingat masa kita belajar dulu, masa saya belajar lah kan, masa Akhi Syafi'i belajar mungkin dah tak ada. Dia itu bola merah. Bola merah itu berada di atas padang. Sebenarnya pendekatan itulah yang kita mula buat untuk mereka ni. Iaitulah bermula dengan satu kalimat tu berpecah dua. Cumanya dalam Qawali Arabi ada berbeza sikit untuk kita buat jumal ismiyah dengan jumal fi'liyah tu, semuanya kita gabungkan di dalam jumal. Begitu Ustazah ya. Ustaz, saya ada satu soalan. Biasanya pengalaman saya kalau mengajar tingkatan 1 dia agak maknanya pelajar boleh menguasai lagi, semangat masih lagi kuat. Tetapi sejak akhir ni bila masuk tingkatan 3 mungkin agak aras tu tinggi ataupun macam mana saya pun tak pasti, pelajar sudah menurun sedikit semangat dia. Ya. Jadi mungkin apa pendekatan Ustaz untuk yang tingkatan 3? Kerana kalau di masalah sekolah saya, bila naik tingkatan 4 mereka tak mahu meneruskan Arabi kan? Pelajaran. Ya, Satunya Ustazah ajar dia di tingkatan 1 tak? Saya ajar tingkatan 1 tapi sekali sebab saya follow 1, 2, 3, 4, 5. Jadi carry baby tu, Ustazah bawa baby tu daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tapi sampai tingkatan 3 dia rasa tak minat, ya? Macam tu? Ya. Bukan saja masalah saya, maknanya secara umum, maknanya secara umum dia jadi tak minat. Saya lihat kan Ustazah, dia tak minat ni ada pelbagai sebab. Budak ni tak minat kerana dia tak dapat. Jadi bila dia tak dapat, dia mungkin jadi tak minat. Lepas tu dia ada faktor-faktor lain tu, misalnya kalau baca Ustazah carry baby, jadi Ustazah boleh tengok sebenarnya dia dapat ke tak dapat. Isu dia besar adalah bila sampai tingkatan 3, qawalid kita pun dah panjang. Kalau dia tidak biasa dengan qawalid at-talibu al-mujtahidu fil fasli pada peringkat yang awal ni, bila kita buat qawalid panjang, dia mula tension.
Itu isu dia. Saya selalu lihat bahawa dia tak dapat tu oleh kerana bila dia mula tak dapat kan, dia akan mulalah hilang minat dia. Kerana bila kita ajar di peringkat, kita tak ajar balik yang bawah ikut dia boleh tu. Jadi yang inilah Ustazah kan semangat daripada PBD. PBD ni supaya kita dapat uji sentiasa dan kita akan dapat mulakan dia ikut kemahiran yang dia ada. Bila kita sentiasa menjayakan PBD dalam diri kita, bukan dalam tulisan, dalam diri kita kan, kita buat jawapan yang benar, kita sebut kira tadi Aiman, yang tadi kan, student tadi Aiman, walaupun nampak hebat Aiman tu, rupanya baru kita tahu bila dia tulis dia ada salah rupanya. Macam tu. Syahmi, jadi di sinilah kita membuat dapatan yang betul untuk diri kita. Bukanlah untuk tunjuk dia ni dapat. Isunya adalah PBD ni telah tidak dirakyatkan lagi. Dah jadi PBD ni macam mana kita nak hantar pelaporan. Yang itu yang pentingnya. Sebenarnya yang pentingnya adalah untuk kita. Kita tahu, Aiman tadi kan, sebenarnya selepas ini saya mesti berhati-hati dengan huruf ya. Kerana Aiman ni salah pada huruf marid. Kemudian Syahmi tadi, saya jangka memang dia dapat dengan tepat dan betul. Tetapi dia juga salah sebut, apa tadi ya, huruf dot dia salah. Adawa'u. Kita tengok dia tak dapat, mesti ada akibat daripada kita sama menyebabkan dia tak dapat tu. Jadi kalau kita sentiasa ada kita punya data ya, kalau dia tak dapat kita akan cater dia pada seterusnya. InsyaAllah kalau dia dapat Ustazah kan, saya kira dia sebab Arabi ni bahasa yang pelik, mesti dia bangga dapat berbeza sikit pada kawan-kawan dia. Kalau dia mula tak dapat, dia memang rasa akan tension lah. Kita pun kalau tak dapat, kita mula geram kan. Belajar tak reti-reti juga. Nyampah belajar. Macam tu. Ada juga sebab-sebab faktor lain. Kita ambil yang sebab yang kita boleh kawal je. Yang kita tak boleh kawal saja, lantak je. Nak macam mana? Kalau kita buat ni semua dah kan, tak jadi-jadi juga, tak apalah, pergilah. Mungkin dia memang tak minat pun kan. Kadang-kadang ibu bapa yang paksa dia masuk kelas, kelas Ustazah tu kelas khusus kan untuk belajar Arabi tu. Nah, Of course. Bila kelas khusus ni, dia masuk tu dengan perasaan bangga. Dia bila tengok kan, rasa macam berat dia mata pelajaran ni. Jadi dia mula rasa nak tukar bidang kan. Apa salahnya, pergilah belajar tempat lain pun bukan masuk neraka. Begini Ustaz, dia ada dua situasi. Pendekatan PBD ni nampak lebih bagus. Cuma bila dia bercampur dengan peperiksaan. Peperiksaan dia punya kurikulum sukatan dia tu, soalan dia tu kadang-kadang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah berbanding dengan PBD. PBD insya-Allah sebab kita proses pembelajaran berterusan. Kan? Okay. Maknanya kita baiki dia sikit-sikit dan mereka akan ikut. Mula-mula dia dapat tahap 1, kemudian tahap 2. Akhirnya kita akan pastikan dia dapat tahap 5 lah paling tidak pun kan. Cumanya bila masuk peperiksaan itu, dia sudah berubah. Soalan dalam peperiksaan itu kadang-kadang ada yang memang ada dalam PBD tapi ada yang tidak ada, yang memerlukan kepada penguasaan yang lebih tinggi lagi, komitmen yang lebih tinggi daripada pelajar. Itu yang kadang-kadang menimbulkan pelajar tu rasa penat ke apa ke, ataupun macam kita banyak, kalau PBD ni kalau saya memang banyak bentuk aktiviti selain daripada kan kita perlu dia perlu ada hiwar sesama mereka. Yes, of course. Jadi saya selalu minta pelajar bercakap sama mereka dan saya sediakan teks supaya mereka sentiasa mendengar kataan Arab dan mereka boleh menyebut dengan lancar dan boleh berhiwar dengan lancar. Tetapi kadang-kadang ada pelajar yang kadang-kadang dia tidak penulisan latihan dalam bentuk penulisan sebab peperiksaan dia bertuliskan. Bercakap dia boleh, dia ada pelajar setengah dia boleh bercakap tapi menulis dia kurang. Ada pelajar yang kelebihan dia menulis tapi bercakap dia malu. Jadi kita nak pukul rata semua tak boleh. Kita tahu budak ini lebih ini, budak ini lebih ini. Jadi
Itulah yang kadang-kadang kekangan masa untuk Of memberi course, ya. pelajar. Cuma nak minta pendapat Ustaz ataupun pengalaman Ustaz kan. Uh, tingkatan 3, saya tingkatan 1 insya-Allah Okey. sebab tingkatan 3 tu yang nak bagi dia terus bersemangat nak menyambung ke tingkatan 4. Okey. Bahan-bahan dia ataupun tapi sebenarnya pengalaman saya pelajar tingkatan 3 ataupun hasilan daripada KSSM ni dia boleh membina ayat sebenarnya lebih baik daripada KBSM yang dapatan saya. Sebab mereka tak perlu menghafal, mereka boleh bina ayat sendiri. Okey. Berdasarkan khawalid yang kita telah tanam daripada tingkatan 1. Jadi mereka tidak terikat dengan hafalan berbanding dengan KBSM. Jadi KSSM ni kalau nak bina ayat hazah kitabul al-kitabul mufidun, al-kitab al-mufidun. Jadi mereka dah terbawa-bawa dengan teknik macam tu. Okey. Baik. Okay. Ustazah, pertama adalah saya dah tak mengajar tingkatan 3 ni lama sangat. Tetapi isu yang Ustazah cerita tu kan telah pun diselesaikan, iaitulah kita tak ada dah periksa tingkatan 3 Ustazah kan. Jadi settle dunia ni. dia isunya adalah macam ni. Mereka ni bright student, biasanya pelajar cemerlang. Semua dapat A, tiba-tiba Arabi dapat B kan, tension lah. Tetapi sekarang ni dah tak ada lagi dah periksa. Settle satu masalah yang itu sebenarnya okey, sebab memang dah dapat tahu sebab daripada dulu lagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri pun dah kata ala PT3 ni macam soalan periksa akhir tahun je sebenarnya dia kata. Tapi sebab kita nak mengajar dia naik tingkatan 4. Bila dia sambil lewa dalam tingkatan 3, bila mutu penguasaan dia di tingkatan 4 tu jadi tak nampak rendah. Okey, baik. Yang kedua adalah Ustazah sebut pelajar-pelajar ni kalau bercakap okey, isunya adalah masalah menulis. Ustazah, kita telah rangka, saya ingat dah confirm dah kita punya peperiksaan nanti bahagian bertutur ni diberi penekanan yang lebih besar daripada sekarang ni. Even masa soalan bertulis tu juga kemahiran bertutur tu, kemahiran yang boleh bertutur ni sangat dititik beratkan dalam penyediaan soalan. Saya tak terlibat dalam buat soalan tu aja. Tetapi kita telah beri pandangan kepada lembaga masa tu dan saya rasa mereka telah buat beberapa perkara yang untuk menjayakannya, di mana kita akan ukur kemahiran bertutur murid. Sebenarnya saya lihat isu besar dia adalah kemahiran bertutur. Tiba-tiba Ustazah nampak adalah kemahiran bertutur tak ada masalah. Jadi kalau tak ada masalah, Ustazah duduk dalam satu level yang tertentu dah settle banyak perkara dah tu. Jadi kalau kita lihat bahawa murid-murid ni kita boleh bahagi dia, kalau tengok renung bagus-bagus kan, dia bahagi kepada 3 perkara yang utama, cara pembelajaran yang berbeza. Sama ada dia kinestetik ke, atau dia audio ke, atau dia visual ke. Dan itu dominan saja. Kadang-kadang yang dominan tu bergabung, sama ada kinestetik dengan audio ataupun audio dengan visual. Jadi bila kita renung pelajar ni kan, kalau kita dapat kita dapat tentukan macam mana cara pembelajaran dia, yang itulah bila kita bersemuka lah. Dalam PDPR ni sangatlah sukar menjayakannya. Saya telah cuba beberapa perkara kan, tapi tak ada. Bila masa bersemuka nanti kita dapat buat pembelajaran abad 21 tu, kalau kita sama-sama terenung kan, kita dapat cater semua makhluk-makhluk ni. Iaitu ada makhluk yang visual, dia ada bahagian dia, ada makhluk yang kinestetik, ada bahagian dia, ada makhluk yang audio juga ada bahagian dia. Dengan demikian nanti kita lihat bahawa semua anak-anak pelajar yang depan ni dapat kita santuni mengikut kebolehan dia. Tapi saya dicakap dia sedap tau. Tapi bila kita dekat padang nanti baru kita tahu yang mana satu belalang dia, ya. Tidak semudah yang disangka. Kalau kita boleh bersemuka nanti, kalau itulah isunya kan, kalau kita boleh bersemuka nanti, saya tanpa ragu-ragu boleh je pergi Pahang tu untuk kita buat ambil pelajar yang original tapi dengan syarat yang real. Jangan yang kita lakukan dia tak mau, yang original, ya. Kita pergi belajar, kita cuba tengok satu set, ya.
tuan-tuan jangan risau nanti beritahu PPD, jangan risau pakai duit tambang ke apa ke. Tak ada isu masalah itu langsung sebenarnya. Jadi kalau kita dapat kongsikan, saya kalau mengajar saja, saya akan gembira ke mana-mana saja saya pergi. Kalau takat menjawab teknik, menjawab peperiksaan, saya tak mau datang lah. Baik panggil Ustaz Sani je. Begini Ustaz, dia masa saya hadiri taklimat bahagian kurikulum, awal-awal pengenalan kurikulum, sebab saya mengajar tingkatan 1 yang permulaan pengenalan KSSM. Jadi penerangan oleh pihak kurikulum itu mengatakan jangan fikir tentang peperiksaan, fikirkan yang CEFR. Jadi itu yang saya bersama Ustaz dalam bahagian dalam sudut CEFR, maknanya keberhasilan, pelajar berhasil. Daripada apa yang dia belajar tu dia boleh membuktikan, dia boleh bercakap. Jadi itu yang saya sangat setuju sebab kemenjadiannya kerana objektifnya ialah apabila pelajar keluar daripada sekolah dan dia melanjutkan pelajaran, dia boleh melanjutkan pengajian ataupun bekerja di negara-negara Arab Saudi ataupun di bidang profesional di luar negara kan. Jadi yang dikatakan dengan CFR tu, CEFR. Cumanya bila naik tingkatan 4 ni, tingkatan 3, tiba-tiba saya lihat soalan dia tidak menjurus kepada kehendak kurikulum tu yang CEFR. Ada gap lah kan, ada gap jauh kan. Masa tingkatan masa saya mengajar tingkatan 1, dia tak tekan, jangan tekan nahu, jangan tekan nahu. Saya sangat ingat lagi sebab kita berdebat. Tiba-tiba sampai ke tempat dia suruh Arab kan. Itu yang jadi macam pertembungan dari kita dah agak dah mesti soalan tu bertulis kan. Bertulis tu dia akan tanya nahu. Di tingkatan 1 2 3 tak kalau kita lihat soalan objektif dia tanya ayin isim maf'il, dia tak akan tanya kan. Dia akan tanya soalan dalam bentuk wazifi, betul? Tauzifi. Jadi dalam bentuk penggunaan terus. Praktikal dia. Tapi naik tingkatan 4 terus i'rab mubtada khabar tu, mubtada tak ada khabar, naib fa'il apa semua. Jadi memang sebenarnya patah balik, kena patah balik ajar nahu juga. Itu yang saya nampak macam ada dua kali kerja, 3 kali kerja ke pelajar yang memang kita nampak bagus, cepat, pintar, dia cepat boleh, tapi pelajar yang agak lambat dia memang agak beratlah nak ikuti. Saya nampak dah tu. Jadi Ustaz Sani boleh buat catatan. Kita lihat bagaimanakah untuk menangani sebenarnya pada kalau tengok kerangka CFR 1, 2, 3 tu B2. Bila dia naik tingkatan 4, dia nama dia B1. Itu dia punya beza dia. Jadi Ustaz Sani bolehlah buat catatan, mungkin kita boleh fikir nanti kita buat panggil makhluk-makhluk yang hebat-hebat lain ya untuk kita lihat. Masa itu kalau buat panggil saya sekali ya untuk jadi peserta. Bagaimanakah kita untuk buat transition daripada B2 ke B1. Ini sangat bagus. Saya ingat dapatan ni sangat penting lah ya. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, hasilnya tadi saya buat present, saya present ya, Tuan Pengerusi Ustaz Syafiee, saya present sikit dapatan untuk PBD ya. Okey. Share. Sekejap, di tengah run. Ada nampak ke? Ada dah terbuka. Okey, baik. Tuan-tuan sekalian, ni adalah kita punya isu yang dibangkitkan. Lepas tu saya hasil daripada kita buat tadi kan, saya dapati bahawa kalau tuan-tuan tentu dapat sedar bahawa saya telah buat pengulangan yang banyak terhadap semua murid-murid tadi, dan kemudian mereka pun telah menjawab. Hasilnya saya dapat untuk saudara Syahmi kemahiran mendengar. Macam mana saya tahu dia boleh mendengar? Dia boleh mendengar tuan-tuan apabila dia dengar
saya sebut kalimat tu ataupun mulai recording ke, yang cantiknya melalui recording lagi lah bagus kan. Dia dengar dan dia boleh pilih dengan tepat. Itu kemahiran mendengar. Jadi dia duduk daripada skala 5. Sebutan saudara Syahmi juga bagus. Kemudian dia duduk skala 5. Kenapa tidak 6? 6 ni adalah misali. Inilah kerangka takhim yang kita buat dalam PBD. 1 dia tahu, 2 dia faham, 3 dia faham dan boleh buat, 4 dia faham dan boleh buat dan secara tersusun, 5 dia faham dan boleh buat dan kemudiannya mutarradah, iaitulah konsisten. Kemudian nombor 5 misali. Nombor 6 misali. Jadi dengan demikian semua ni kecuali dia saya bagi 4 kepada dia untuk mahrah kitabah. Kenapa? Kerana dia ada salah sebut dawak. Dia tulis salah dawak tu. Ya? Jadi pada ini kita bagi dia 4. Hasilnya tuan-tuan, adakah ini band dia di hujungnya? Bukan band. Ini adalah penilaian untuk pembelajaran dia pada kali ini. Nanti kalau dia bertambah baik, dia bertambah untuk pelajaran seterusnya, nanti bila kita gabung, kita dapatlah satu dapatan untuk saudara Syahmi ni. Yang manakah yang tepatan dia? Dia biasanya okey 4, makin lama dia belajar, dia dah 5 dah. Lepas tu dia dah 5, dia dah konsisten dah. Lepas tu bila kita belajar lagi, dia dapat menjadi rujukan pada rakan-rakan dia, masa tu misali. Begitu cara dia. Maknanya mula kita nak buat 6 bagi kat dia mana-mana segmen yang dia boleh jadi rujukan itu. Jadi saudara Aiman, saudara Aiman juga, Aiman Ikran, ini sebenarnya adalah permata pada kelas Ustaz Syafiq ini. Udahlah melampau-lampau cerdik ya. Dia memang tahu banyaklah saya rasa ya. Cuma dia ada salah tulis tadi. Ni kira nak jadi misali lah lepas ni. Cuma dia ada juga salah tulis ya. Dan dia salah tulis tu baru saya tahu. Ya. Walaupun disebut tadi betul. Dah betul dah dia betul. Tapi bila dia tulis marid tu salah. Mungkin dia terlupa barangkali ya. Tapi saya tulis dia 4 dulu ya. Seterusnya adalah untuk saudara Akil. Saudara Akil ni kalau tuan-tuan perasan, dia sebut tidak konsisten. Dia tentu semua betul, tulisan semua betul. Tapi bila dia cakapkan tidak konsisten, yang dia selalu salah, saudara Akil ni bahagian alif. Alif dia salah, kemudian ada juga huruf dia 1, 2 dia salah ya. Kemudian hasilnya untuk saudara Umaymah ni level saja. Jawab pun semua betul je. Ni kira gadis ayu lah ya. Dia memang duduk dengar tapi dia memang malu nak jawab kan. Memang ada macam ni. Dia ni kalau kita tengok pendekatan dia mungkin oleh kerana ramai lelaki kot yang dalam ni. Jadi dia pun rasa tersisih. Kalau beginilah sifat dia, ni adalah pelajar audio ya. Kemudian saudara Nur Ainul pun lebih kurang sama dengan saudari Umaymah ya, lebih kurang saja. Kemudian daripada Baby Shark tadi ya, saudara Afiq ya, saudara Afiq sama juga dengan Haikal, dia ada isu tentang sebutan ya. Sebutan dekat dia tadi memang huruf dot saya tak silap ya. Kalau kita dah ada sedia, kita catatlah sikit huruf dia, nanti yang itu kita akan beri penekanan ya. Kemudian saudara, ada seorang lagi dah hilang. Mana Khairul? Khairul Danis. Okey, Khairul Danis. Dia adalah salah pada satu kitabah. Dia pun dawak pun dia salah ya. Ini adalah perkara-perkara yang mereka biasa salah ya, iaitulah huruf dal dengan dot. Saudara Khairul. Jadi lain semua kita kategorikan 5 sehinggalah mereka dapat satu proses. Nanti kita mula nak bagi 6 pada mana-mana segmen-segmen yang kita nilai. Jadi begitulah saja kita nilai tuan-tuan untuk PBD. Kita mengajar dia 1 jam, kemudian dia pun belajar macam biasa je, tak ada apa heran pun. Tetapi hasilnya kita dapat dapatan PBD untuk kita bawa ke depan. Saya yang penting pada hari ini ya, adakah proses ini rasa macam mudah untuk tuan-tuan. Itu kalau susah tak ada gunalah. Tapi kalau rasa mudah kan, macam tu je. Yes, macam tu je. Kita bawa, tapi tuan-tuan pergi dekat ya Allahu Akbar lesson plan tu. Dalam lesson plan tu ada je nama. Lepas tu ada je kotak-kotak terus. Terus kita tanda masa tu je. Kita tanda terus. Okey, cukup. Nanti kita tanda je. Nanti bila hasilnya baru kita tengok.
Dah kalau Nazir nak tengok macam mana, yang tanda-tanda tu kita bagi. Tunjuk saja yang ni saya tanda, yang ni masa ni dia 4, beritahu ni masa dia ni 5, masa ni last kali hasilnya sekarang ni dia boleh hajarkan kawan dia. Tu dah sebab saya bagi 6. Cerita macam tu. Ya. Jadi sebenarnya itulah niatnya daripada pelaksanaan PBD. Yang file showcase, file tak showcase apa semua tu, semua tu pentinglah juga kan kalau pengetua suruh kan, jangan larang pula, jangan pula. Tetapi utama je dari PBD adalah dia belajar, kita taksir ke, kita tahu tahap dia dan kita bermula untuk yang kemudian ni adalah begitu ya. Jadi tuan-tuan, tadi tu itulah yang saya dapat lakukan. Jadi saya silalah tuan-tuan pula beri pandangan ya, apa kelemahan yang patut kita perbaiki dalam kita punya set pembelajaran tadi. Kita mulakan dengan saudara Kak Ana tadi dah cakap dah, tapi Kak Ana kau nak cakap lagi boleh ya? Bukannya kita Okey, pertama memang banyak saya memang ada beberapa persoalan sebab pertama saya memang kagumlah dengan persediaan penulisan pengajaran. Sangat teliti sekali dengan Miyarul Ta'alum, sekali ada mustawa, terus bagi markah tahap tu kan, markah kepada pelajar on the spot PBD. Tetapi kalau kita kan sekarang ERPH kan. Okey, jadi adakah yang Ustaz buat ni dalam buku lain ke ataupun macam mana ke, ataupun nak dikaitkan dengan Google Classroom bila kita suruh pelajar buat apa semua, bertulis ke apa ke. Jadi ini satu sistem yang saya nampak Ustaz buat ni adalah satu sistem macam buku kerja, ada satu buku kerja, ada topik kemudian terus penilaian tahap pelajar. Jadi sangat canggih lah. Rasanya realiti saya tak pernah, sesungguhnya saya tak pernah buat macam tu. Okay. Jadi saya sangat wah dahsyatnya. Okey. Azim. Jadi apa rahsia, macam mana perlu, mana tu yang kata saya kata tadi, al-isti'dad at-tam sangat-sangat bagus Ustaz Alim Shah buat kan. Jadi di sekolah saya tak buat macam tu. Jadi saya rasa macam banyaknya kerja aku nak buat lagi ni depan ni. Yes, okey, baik. Ustazah, saya tak tengok ERPH. Jadi saya tak tahu dalam tu ada apa sebenarnya, tapi saya dapat anggap bahawa dia dalam tu dia dah ada. Yang saya tulis tu Ustazah, jangan kagum sangat. Saya cuba tiru je. Saya ambil dalam DSKP tu kan, saya letak situ, saya ambil DSKP, saya letak situ, bukan je saya tulis tu. Tak ada, sebabnya Ustaz buat sekali dengan nama pelajar. Okay. Setiap pelajar itu baru 5 orang pelajar kan, buatnya kata 20 orang pelajar ke 15. Okay, baik. Ustaz Sani akan ajar Ustazah menggunakan Excel. Ustazah akan tak berbodoh dia kat situ. Nanti Ustaz Sani balik kita buat je dalam Excel. Senang je, senapeh je Ustaz Sani buat tu. Sebab, jangan susah hati. Sebab saya dah tengok dah Ustaz Sani buat tu. Tak ada, itu sebab macam ada satu buku kerja yang sistematik. Okey, maknanya ada tajuk untuk maharatul. Sebab ini macam Ustaz buat, dia campur maharatul istima', maharatul qiraah, maharatul kitabah. Jadi macam satu sesi ada 3 kemahiran. Kan? Betul. Dalam yang kalau saya tengok yang Perak tu, itu saya kata salah susun. Sebenarnya mereka telah buat kemahiran tulis semua kan. Kemahiran istimak semua. Saya tak sempat nak tengok sebelum mereka publish. Sepatutnya kemahiran tu mesti mengikut unit. Unit 1 kalimat ada 4 kemahiran dia. Unit kedua tarakib ada 4 kemahiran dia. Itu yang saya rasa lain sikit kali ni. Saya nampak dah. Ya, jadi kena susun. Ustaz ambil susun dia semula. Dia tak boleh kemahiran istimak semua sampai jumlah mutarabitah. Macam mana tu? Sebenarnya ikut unit yang kecil. Satu unit besarkan, ambil 4 kemahiran. Satu unit besarkan, ambil 4 kemahiran. Jadi barulah kita lihat bahawa perjalanan dia daripada unit bahasa yang kecil menjadi besar. Begitu. Okey, itu yang saya nampak perbezaan dia. Maknanya terus dapat dia punya kesan maharatul. Sebab kalau sekadar maharatul istima', dia mesti diseiringkan dengan maharatul qiraah ataupun maharatul kitabah kan. Baru kita nampak. Istima' tu input, kalam tu output. Qiraah itu input, outputnya kitabah.
Ya. Jadi begitu. Jadi kita lihat bagaimana dia dapat input, kemudian hasilnya apabila dia sebut. Tapi istimak tu pun kita boleh apabila dia cuba dengar dan tentukan apa yang dia dengar. Dia satu input, satu output, satu input, satu output. Okey, Jadi Ustaz. ikut unit, unit yang kecil-kecil. Kita dekat Perak ni sekarang ni, walaupun orang geram kan, kita pakai dia satu sistem, kita masuk dalam internet je, dan bila kita klikkan macam saya buat kat sana, kita klik hari ni nak mengajar apa kan, Mahrah ni, kita ambil copy letak. Ya. Buat macam tu juga. Buat macam tu. Tapi bila nak mengajar baru buat. Bila kita copy dan letak, dia sangat mudah. Kemudian pengarah pun boleh tengok pada bila-bila masa. Kalau misalnya dia nak tahu kan, Alim Shah hari ni mengajar apa ya, boleh. Sebab dia memang boleh tengok terus dia. Jadi Kemudian Ustaz Alim Shah memang ada sediakan yang ERPH dia klik dia keluar macam tu, ada ke? Dia saya tak sediakannya. Dia memang dalam sistem. Bukan ERPH tapi dia umpama ERPH tu kan. Tapi dia Perak punya dia ada sistem yang JPN negeri yang kontrol. Kita hantar terus kepada dia. Faham tak buat lagi? Tak apa. Sebenarnya cerita kalau faham buat kan, nanti Ustazah setiap hari pengarah boleh tahu Ustazah mengajar apa. Tetapi dia sama je dengan ERPH itu. Sebab kita klik, katakanlah Me'yar Muhtawa, klik, ya. Lepas tu yang ini masuk. Kita masuk je ikut apa yang ada dalam tu. Tak payah tulis, tak payah apa. Dia lebih cepat lah. Ya, memang memudahkan. Klik je. Sangat mudah, tu, bagus. Kita letak orang, makhluk semua, student. Lepas tu kita ubah dia punya maharat. Lepas tu kita pun masuk kelas, bawa kertas kepin tu. Gelak-gelak dia. Ya? Tak ada susah hati dah. Okey, faham Ustaz. Saudara Sufian. Okey. Saudara Sufian. Ustaz Sufian. Ya Ustaz, sebenarnya Ustazah. Okey, sila Ustazah. suami saya punya, Tahniah. Macam itulah apa ni? Apa kelemahan yang Ustazah tengok tadi? Yang penting kelemahan. Kelemahan Ustaz? Ya. Fokuskan kelemahan tu. Maksudnya Dalam antara PPT tadi kan, apa yang Ustazah rasa yang ini elok diperbaiki? Tu apa? Yang saya nampak lah kan. Maksudnya pelajar tu sebenarnya dari segi awal dia mesti kena ada asas lah yang saya nampak. Sebab bila kita tengok pelajar yang dia dah memang ada asas yang kukuh, dia boleh menjawab dengan jelas dan dia faham apa kehendak yang guru nak. Dalam Ustazah tengok 7 orang tadi kan, siapa yang ada asas yang kukuh? Yang saya nampak, yang saya tengok lah daripada especially untuk sekolah saya lah, sebab saya sekolah menengah kebangsaan Sultan Hajar Kalsum. Yang Syak tadi kan Baby Syak? Ya. Baby Syak. Okay. Baik, Ustazah tengok tadi kan, dalam Baby Syak ada 2 orang, lepas tu mereka tadi ada 5 orang daripada Tafiz. Siapa yang kira basic kukuh tu siapa? Kalau daripada Al-Basariyah tu pelajar lelaki yang namanya apa ke, saya pun tak perasan. Yang mana? Macam betul rupanya. Yang perempuan tu clear. Yes, yang kecil-kecil molek tu. Yes. Itu yang tu sebab dia kalam sarahah, lepas tu dia memang fasahah, lepas tu kalau untuk pelajar syak tu, yang pelajar lelaki yang apa ke nama yang kurus sikit tu kan? Ya. Yes. Yang kurus sikit tu dia sebenarnya dia kadang-kadang yang saya nampak pelajar syak ni, dia bagus dari segi kawaid yang saya nampak, cuma kadang-kadang dia tu terkeliru sikit. Jadi bila dia nak sebut-sebut tu dia terus macam gitulah kan. Jadi dia Ustazah nampak 2 pelajar syak tu macam manakah gaya pembelajaran dia?
saya apa yang saya nampak secara secara keseluruhan lah ya, saya tidaklah menyebut tak apa. Dia sekarang ni fokuslah. sebab Ustaz fokus kepada kelemahan kan. Ya. Penguasaan dari segi Nahu tu alhamdulillah baik, nak kata sangat bagus tu tidaklah, tapi sekurang-kurangnya asas tu ada. Yes, Kan? okey. Dari segi pertuturan tu, dari segi maharat kalam tu, maknanya ya maksudnya bagi pihak ni kena kita perbaikilah lagi macam tu. Okey, baik. Sebenarnya cara dua orang permata saya dari Syak tadi tu kan, dia belajar menggunakan visual Ustazah. Ya, jadi bila dia belajar mengenai visual, lagi banyak visual kita bagi depan muka dia kan, dia akan dapat jawab visual itu. Ustazah nampak macam Apik tadi kan, yang rendah sikit tu. Apik tu macam tak cekap je rupa kan, nampak kurang sikit dia kan. Ada rasa begitu tak? Kadang-kadang Apik banding dengan Khairul, mana lebih ke depan? Gaya-gaya masa belajar, Apik ke Khairul? Kalau dari tadi nampaknya macam Khairul lah, tapi sebab tapi itu sebenarnya cerdik tau. Betul lah nak cakap sebenarnya dia cerdik. Nak cakap itu, tapi kadang-kadang dia tak sama kan Ustaz kan, dari segi maharat kalam dengan maharat kitabah. Tu sebenarnya. Sebenarnya Apik tu budak cerdik. Walaupun saya baru jumpa pagi tadi je kan. Tapi Apik tu memang cerdik. Dan dia belajar melalui visual. Jadi kalau dia belajar melalui visual, cara untuk Apik nanti adalah Apik ni mesti selalu ada kawan dia yang banyak cakap. Dengan nanti bila kita gabungkan kumpulan kan, kita akan cari kawan yang bercakap dengan dia dengan buat kerja. Apik ni dia boleh ingat dengan tepat. Sekali slash saja. Dia ingat semua. Tapi bila dia nak sebut semula, itu je jadi masalah dia. Nampak? Kalau kita tengok yang menonjol tadi macam Khairul, tapi sebenarnya yang cerdik tu adalah Apik. Jadi saya nak bayangkan bahawa yang itu tak apa, sebenarnya saya bukan nak kelemahan pelajar Ustazah, kelemahan pembelajaran saya tadi aja. Mana sepatutnya yang kita baiki? Okey. Saya jugalah baiki juga. Ya. Untuk PVD kan. Sebab bila Ustaz share benda yang yang tadi tu secara merasah gitu, jadi kita dah nampak rupanya aku mengajar sebenarnya kena macam ni. Maksudnya ada benda yang kita boleh belajar sendiri dalam konsep MyPBD yang Ustaz bentangkan tadi. So kita boleh perbaiki dan insya-Allah daripada satu tempoh ke satu tempoh yang lain, insya-Allah akan ada penambahbaikan kepada pelajar kita dan dia akan berterusan sepanjang tahun, insya-Allah. Itu kalau begitu dapatan je saya teguh gembira ni. Sebenarnya itulah yang kita nak cuba dapatkan ya, tapi kalau ada kita minta responden lain, Ustazah Siti Khadijah, Ustazah Khadijah. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, boleh saya menyampuk lagi? Okey, silakan. Boleh ke? Okey, silakan. Okey, sebab apa yang saya praktikkan sebelum ini, saya lihat tadi pelajar mula-mula awal-awal tu Ustaz terus paparkan gambar kan. Ustaz suruh pelajar, Ustaz paparkan gambar hospital. Kemudian Ustaz terus tanya, saya kadang-kadang bukan apa, saya tertanya mana maharatul istimak dulu sebab Ustaz terus je paparkan gambar. Jadi sepatutnya bukan saya nak apa kan, sepatutnya kita beri dulu pendengaran, dengarkan kepada pelajar al-mustasfa, al-mumaridah, at-tabib. Kita dengarkan dia dulu. Kalau tak silap Ustaz sama ada sekali ataupun 2 kali kan. Kadang-kadang kata salah samarat. Kemudian pelajar radid biduni nazar ila surah. Summa baru kita al-ardu ila surah. Mula-mula al-istimak, supaya dia dengar tanpa melihat. Kemudian baru kita paparkan gambar dan kita sebut dan pelajar ulang. Yang itu sebab saya perasan pelajar tu dia terkial-kial.
ini sebab dia tak pernah dengar lagi, mungkin pertama kali dengar. Jadi dia sebutan pun dia tak berapa betul sebab dia tak pernah dengar lagi. Yes, of course. Itu yang saya perasan lah mula-mula tu. Okey. Tadi niatnya meletakkan gambar Mustashfa tu Ustazah sebagai set induksinya. Dan dalam set induksi tu kita boleh tahu lebih-lebih kurang apakah yang dia tahu tentang tajuk yang kita nak belajar pada hari ini. Jadi kita letak dulu gambar hospital tu supaya ada tak dalam kepala otak dia kan ilmu yang sedia ada pada dia tu kalimat-kalimat yang berkaitan dengan Mustashfa. Kebetulannya banyaklah pula ya. Tapi tidak mengapa ya. Itu pun menarik juga. Cumanya Ustazah yang kita tak nak kemahiran istimak tu bukan kita tak boleh tunjuk gambar. Yang kita tak boleh tunjuk adalah tulisan. Jangan tulis Al-Mustashfa tu depan muka dia kemudian kita sebut Mustashfa. Bukan. Kita boleh buat gambar budak lelaki. Lepas tu sebab gambar itulah akan merujuk kepada nanti kefahaman dia yang kita sebut tu apa dia. Ya. Misalnya kita nak ajar sebut qalamu, kita boleh je bawa qalam ataupun gambar pen. Letak sebelah gambar pen tapi jangan tulis alif lam qaf lam mim. Okey. Dan bagi dia dengar visual. Macam tu. Mula-mula visual, kemudian pelajar sebut dengan sebutan yang betul. Dengar kita dulu patutnya. Ya, betul. Kenapa tadi saya suruh dia sebut saja? Tapi sebenarnya yang tadi saya suruh dia sebut untuk kita tahu kemahiran sedia ada. Dia ni pernah tahu tak? Lepas tu baru kalau Ustazah tengok kita buat gambar doktor seorang, ini seorang kan. Itulah baru start dia punya prosesnya. Okey. Yang tadi tu hanya untuk bagi dia untuk kita check kemahiran sedia ada dia saja. Okey, jelas Ustaz. Okey. Tapi bukan bermaksud saya menyokong diri saya tau. Jangan Ustazah, membela diri rupanya. Bukan begitu. Tak ada sebab kita tengok tindak balas respon daripada pelajar. Dia macam sebutan dia ada salah sebab dia belum dengar lagi. Yes, of course. Contoh yang betul. Saya target tadi kan, dia boleh sebut atau bibu je. Banyaklah pula dia boleh sebut kan. Tapi biasa, alhamdulillah lah. Budak ni pun cerdik. Pelajar cemerlang. Saya target kan, mesti atau bibu je dia boleh. Dia tu banyaklah pula kan. Baguslah. Okey. Ustazah Khadijah. Mungkin ada masalah talian. Ustazah, silakan. Ustazah, apa kelemahan yang kita dapat? Kelemahan PDP, bukan kelemahan pelajar. Pelajar tak penting pun ya. PDP tadi. Okey, saya sebelum tu saya nak tanya, pelajar yang menjadi pelakon tu memang tingkatan 2 ke? Ya. Pelajar tu tingkatan 2, Ustaz Sani pilih pelajar 2, lepas tu yang Baby Shark tu pun tingkatan 2. Maknanya mereka ni dah belajar lah tajuk ni. Tajuk ni asalnya kita nak pilih tajuk nombor 5. Lepas tu bila tajuk nombor 5 rupanya Ustaz Syafiq ni dah ajar lah pula. Saya pindahkan ke tajuk nombor 8 tu. Maknanya dia belum belajar lah, hari ni baru belajar. Hari ni dia baru belajar. Tapi mungkinlah tadi Aiman tu pandai sikit gambarnya. Jadi dia tahu ada banyak benda dalam Aiman tu. Jadi Aiman ni adalah pelakon kita yang tak jadilah kononnya. Sebab dia memang pandai sikit pada orang. Yang lain okey lah. Jadi memang secara keseluruhannya bagi saya lah caranya memang sangat bagus lah, cemerlang. Macam kita nampak mudah lah. Tapi saya rasa mungkin kalau pelajar yang cemerlang, mungkin dia akan rasa boring juga kot. Sebab ada perkataan yang mudah. Yes, kan? Macam mula-mula sebut, lepas tu kena ulang sekali lagi. Kan? Tapi memang bagi pelajar yang sederhana ataupun pelajar potensi, memang sangat senang lah untuk mereka ingat perkataan tersebut kerana ada gambar. Mana gambar, kemudian ulang lagi, kan? Maknanya kat situ memang semua maharat tu ada. Okey. Kemudian adalah kita nampak beberapa orang pelajar yang dari segi makhraj huruf tu. Okey, kalau macam sama'ah ada tadi saya dengar dia sebut macam huruf shin.
Yes, Kan? yes. Saya pun dapat perasan tu. Cuma saya tak dapat Maknanya tangkap bila masa tu. 2-3 kali pun masih kedengaran huruf shin tu. Ya, 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 Jadi ya, kita ya. nampak dah pelajar tu memang perlu ditekankan kemahiran maharatul kalam untuk menyebut. Bukan Jadi maknanya sin cara saja, Ustaz Ustazah. bagi tu memang senang untuk kita detect pelajar di mana mereka tu lemah. Jadi saya macam lepas ni saya akan cubalah ikut pada cara Ustaz memberi teknik pengajaran untuk menilai kemahiran pelajar dalam PBD. Kalau Seperti untuk saya mengajar tingkatan 3. Oh, okey. Dan saya bawa pelajar biasanya daripada tingkatan 2 lah. Jadi saya dah kenal. Saya dah kenal diorang daripada tahun lepas. Mana kita tahulah bagaimana kita nak membantu pelajar Satu ni untuk dia, ya, okey. menguasai setiap kemahiran. Itu je lah Eh, Ustaz. Ustazah ada ajar Allahu Akbar. Yang pelajar cerdik, Ustazah buat macam mana? Macam saya ni sebenarnya sekolah sekolah biasa yang ada kelas aliran agama. Yes, Jadi kelas tu pelajar terpilih tu kan? nak kata cerdik sangat pun tak adalah, sebabnya yang masuk sekolah saya tu maknanya dia tak nilai dari segi pencapaian. Maknanya bukanlah daripada kumpulan pelajar yang bagus. Cerdik sangat. Jadi kalau macam exam baru ni pun hanya ada seorang saja Ustaz yang dapat A. Jadi Tahniah. Okey. lepas tu dalam secara online kan, ada yang tak masuk. Jadi saya cubalah saya gunakan buku teks digital dan saya banyak gunakan link-link yang telah disediakan Ustaz Syafi'i. Sangat membantu. Syukran jazilan Ustaz. Dan pelajar tu memang sangat sukalah, terutama yang melibatkan kuis. Kalau kuis tu memang cepat dia orang buat. Tahniah. Jadi syukran jazilan Ustaz Syafi'i. Antara pengguna tetap lah. Tahniah. Jadi tuan-tuan ya, kita ni dekat nak sampai ke 12 dah. Saya takut tuan-tuan nak masak nasi apa semua. Saya okey je. Jadi saya kira kita dengarlah pandangan Ustaz Syafi'i. Ustaz Syafi'i fokus kepada kelemahan pembelajaran ya. Kekuatan dah banyak tahu tu. Kelemahan. Apa kelemahan yang untuk kita catat? Rasa nak baiki tang mana? Okey, jadi terima kasih Ustaz. Sebenarnya saya pun tak dapat dengar guru cemerlang cakap ni. Saya atas ketas tu. Tak adalah. Jadinya pembelajaran tadi memang sangat cantik lah. Cantik, cumanya apa yang Ustaz sampai tu memang sebenarnya luar daripada kotak pemikiran saya, dan memang terperinci, dan benda-benda yang orang kata yang remeh-remeh sebenarnya sangat perlu untuk memperkukuhkan asas pelajar lah. Terutama sekali pelajar saya tadilah. Satu lagi yang pertama, yang kedua, dari segi sebutan tu macam as-sama'ah. Kadang-kadang saya bersangka baik dengan pelajar ni. Sebab saya sendiri pun saya terlibat untuk merakamkan benda-benda yang besar. Cumanya kita nak merakamkan macam mana nak rakam suara untuk membina modul objektif dari sudut maharat istimak tu. Jadi saya pernah rakam untuk kuizis. Perkataan-perkataan yang susah macam as-sama'ah tu mungkin simple, tapi mungkin perkataan yang kata complicated sikit mungkin dia akan jadi beban. Macam as-sama'ah tadi, dia boleh jadi pelajar itu memang sebut dengan betul. Itu kelemahan teknologi. Jadi menyebabkan dia punya orang kata kekuatan treble ataupun bass tu dia tak balance, menyebabkan kita dengar perkataan as-sama'ah kan. Itu kita memang akuilah, tapi mungkin kita bagi yang pertama untuk memastikan pelajar tu buat yang terbaik, yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan diri kita ni puas hati dengan pelajar tu. Boleh jadi pada masa akan datang pelajar tu akan jadi tension sikit lah. Tapi nak macam mana kan, itu nak memastikan dia punya hasil tu orang kata sepatutnya dah capai dah objektif. Tapi pelajar ni dia kata kita pun nak puas hati juga. Takkan kita kata lantak lah kan. Tapi tak boleh lah. Sebab kita ni sayang kepada pelajar kita, jadi kita nak memastikan yang terbaik. Tapi apa yang Ustaz sampai tu memang mantap dah. Cumanya itulah maknanya banyak bagi kesan kepada saya lah. Maknanya saya pun nampaknya nak kena baiki banyak lagi. Sebab kita ni ialah dalam perjalanan kita mengajar pun kita belajar, sebabnya
dalam kita belajar daripada IPG dulu, daripada maktab pun benda yang kadang tu dah tak up to date lagi dah. Kan kadang-kadang kan. Kita kena update lagi kan sebab pelajaran ni sepanjang hayat. Jadi itulah Ustaz Alim, terbaik setakat ni insya-Allah. Terima kasih. Sama. Apa dia Ustaz Sani? Okey Ustaz, saya tak ada apa-apa kot. Cuma saya nak bagi tahu yang pengajaran Ustaz memang terbaik lah. Okey, cumanya kadang-kadang itu yelah kan, sebab kita dah pilih pelajar antara yang terbaik, tapi untuk pengetahuan salah seorang pada mereka tu sederhana Ustaz. Siapa? Tak salah saya. Akil. Ya. Akil dia memang sederhana sikit. Dia sederhana. Tapi saya dia tak sangka nampak dia begitu aktif sekali semasa pengajaran dengan Ustaz sebab dah jumpa kan satu hari sebelum tu kan. Jadi bila dia dah kenal tu maknanya pelajar ni rasa ni lah kan, dia bolehlah bersama-sama dengan presenter lah, tak ada masalah. Cumanya lah kan sebenarnya bila kita buat secara dalam talian untuk kemahiran mendengar ni memang agak sukar sebenarnya. Sebab ini kita dah tentukan pelajar. Okey, kata kalau kita di dalam kelas kan, alhamdulillah sekarang ni tidak ada PDPR, tapi sekiranya lah COVID-19 ni semakin teruk, mungkin PDPR akan ada lagi sekali. Okey, so kita kena bersedia lah. Okey, so salah satu caranya mungkin kita boleh guna cara Ustaz lah. Dan sebenarnya memang hasrat saya kalau boleh kita ni menggunakan kaedah CEFR tu dengan menggunakan konsep taulifiah kan Ustaz kan. Itulah kita gabung jalinkan segalanya. Itu pun kalau cukup. Tapi di sudut realitinya bila saya mengajar tingkatan 4 khasnya, bila saya nak buat kemahiran tu hanya satu kemahiran je dapat saya sentuh. Sebabnya bila nak cuba buat empat kemahiran sekaligus tu dia menghadapi masalah sikit. Walaupun kita secara berdepan masa kan sebenarnya tak banyak latihan pun, tapi sebab kita ulang. Kita sebenarnya tidak boleh kata apabila unsur pengulangan itu mendatangkan rasa bosan di dekat pelajar. Tapi kita kena ada cara lah. Macam apa yang saya buat di dalam kelas tu, okey, kita main pasing-pasing antara satu sama lain. Jadi bila pasing-pasing tu cepat dan betul, kita terus bagi markah kat pelajar. Kita terus bagi reward kat pelajar. Apa cara nak reward tu itu bergantung pada kreativiti kita lah. Okey, jadi dengan cara kreativiti kita memberi reward pada pelajar, bukan semestinya dalam bentuk duit. Okey, ada macam-macam cara yang kita boleh buat. Okey, yang free, yang free dan sebagainya, semua boleh itu sebenarnya. Dan yang pentingnya pelajaran kita menyeronokkan sebab konsep belajar bahasa ni dia mesti fun is learning. Macam mana? Learning is fun kan? Fun learning kan? Konsep pembelajaran yang menyeronokkan tu harus kita garapkan dalam PDP kita. Macam apa yang telah Ustaz buat. Saya memang suka kata-kata Ustaz yang boleh kita guna pakai dalam kelas tu. Melampau. Hebat melampau. Sebenarnya perkataan-perkataan itu akan mencuit hati pelajar. Ini tidak, bila pelajar tak dapat marah. Bila pelajar tak dapat marah. Cubalah jadikan ataupun kata-kata yang menyeronokkan pelajar tu dengar kan. Sebab kadang bahasa ni memang kita stres mengajar. Bila pelajar tu tidak memberikan komitmen ataupun dia tak dengar betul-betul apa kita ajar, mestilah kita naik angin kan. Tapi cuba kita sini tanamkan dalam diri kita ni macam saya sebut tadi konsep learning is fun. Jadi bila kita tanamkan sifat benda begitu, ada permainan berbahasa dalam ni ataupun dalam seminggu tu kalau boleh ada kita buat game dengan pelajar. Macam saya buat yang sebelum ni, saya mengajar satu hari tu satu kemahiran. Okey, hari kedua kemahiran membaca saja. Kemahiran hari ketiga tu saya buat kemahiran menulis. Dalam kemahiran menulis tu saya terapkan konsep kuizi lah macam Ustaz Alim Shah, Ustaz Syafi'i buat tu lah. Saya ambil juga sikit-sikit tapi maknanya kesan daripada tu sebab budak dah lama kan tak main game, dah duduk di sekolah saja kan. Kalau tingkatan 4 tu dah mula belajar sekarang ni secara bersemuka. Jadi seronok sangat dia orang tu sampai kalau boleh nak ambil masa orang lain pula kan. So begitu sekali. Jadi maknanya apa pun kita cubalah buat yang terbaik untuk PDP kita. Tapi kita kena ingatlah sebenarnya hasrat PPD, JPN, KPM semua nak, dia kata bila kita belajar je PPD tu hendaklah kita selitkan, hendaklah kita buatkan. Dan kalau dulu Ustaz kan dia ada borang transit kan Ustaz. Sekarang tak ada borang transit. Tapi macam Ustaz katalah calik-calik tu kan. Kemahiran mana yang kita tentukan. Macam kita bahasa senang. Kita ada 4 kemahiran tu je tak lari dah. Kita kemahiran mendengar, bertutur kan. Membaca dan juga menulis. Kalau kita dapat garapkan keempat-empat tu dalam satu hari itu lebih baik sebenarnya. Okey, insya-Allah akan jadilah PDP kita PDP yang amat bermakna pada hari tersebut.
Okey Ustaz. Ustaz, itu ada seorang tu dah hebat sangat tu. Ustaz Fazan Ustaz, dia baru join tu. Oi, Kalau Fazan. tenang Ustaz. Tenang kan? Fazan, selamat datang. Okey, itu dia. Okey. Kita dengar dah apa pula kata dia Ustaz. Okey, sila Ari. Ya Allah. Terkejut. Ustaz, pula masuk. Aku tanya dia. Terus kena ya. Okey, terus Ustaz. Tengok kelemahan apa tadi supaya rakan-rakan ya. Wah, ada pula guru cemerlang masuk ni. Gembira ni, bangga. Fazan. Tak Fazan, sila. Tutup mic tutup. Buka mic. Dah sikit, sepatah dua kata Tuan. Tak ada berkata Sebelum kita Sebenarnya saya belajar lagi untuk penilaian ni, saya belajar lagi sebenarnya. Cis, nampak. Masih mengambil manfaat daripada Ustaz Alim Shah kata. Banyak saya belajar daripada Ustaz pada pagi ni lah. Masih belajar lagi untuk nak memberi markah PBD ni pun tak jelas juga lagi. Tak jelas. So no comment lah. Kelemahan tadi, pembelajaran tadi, ente tengok ke pembelajaran ke tak? Saya dengar sebab ada kerja sikit tadi, mana yang mendengar saja. Tak sempat tengok dia punya tu. Jadi kelemahan tadi apa? Kelemahan yang presenter buat, bukan pelajar. Tak ada kelemahan kot. Dan tuan ini semua tuan-tuan guru saya, tuan-tuan dengar tadi kan, kita pun dah dapat tahu dah bahawa betapa permatanya Kuantan ni. Jadi tuan-tuan jangan ragu-ragu, lepas ni buat saja satu sesi bersama presenter dia Ustaz Sani. Lepas tu Ustaz Fazan. Nanti kalau ada jumpa Ustaz Said, ya. Mereka ni adalah semua memang makhluk-makhluk intan terpilih, ya. Begitu. Tahniah, itu saja dari saya. Silakan Ustaz Syafi'i. Okey, itu dia taklimat. Kita punya perkongsian yang sangat hebat pada hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan guru-guru pun banyak memberikan respon yang baik. Okey. Di samping mungkin kita akan muhasabah balik dekat mana kekurangan kita, mana untuk ambil penambahbaikan daripada setiap pembelajaran, proses pembelajaran akan datang, insya-Allah. Pertama sekali terutama diri saya lah. Hari ini cukup bermanfaat, banyak manfaat yang kita perolehi daripada Ustaz Alim Shah. Perkongsian yang sangat baik iaitu membuka minda kita untuk terus meningkatkan kompetensi kita sebagai guru macam tadilah, dapat kesan kinestetik audio dan juga visual kan setiap student kan. Baru kita tahu macam mana nak pegang dia kan, nak peluk dia, bagi dia, orang kata, supaya dia tidak dia dapat membaca dengan baik kan, seperti mana Rasulullah kan. Okey, malaikat Jibril peluk dia supaya dapat baca. Okey, baik, begitulah ni setakat ni dulu. Ustaz Sani ada apa pula sebelum kita mengakhiri kita punya sesi pada hari ini, insya-Allah Ustaz Sani? Okey, kalau Ustaz Sani diam tu maknanya tak ada apa-apa dah. Okey, setakat ni dulu kita punya pertemuan. Silakan. Saya tahu Ustaz nak cakap. Okey, silakan Ustaz. Okey, minta maaf. Pada 13 hari bulan 11 ni saya jemput semua yang ada dalam ni termasuk Ustaz Alim ya. Bolehlah sertai kami. Nanti saya bagi link nanti untuk sertai kita punya teknik menjawab berkesan untuk bahasa Arab kertas 1 ya, daripada Ustaz kalau mungkin Ustaz kenal kot, orang baru sangat-sangat. Ustaz Feli ya, Ustaz Ahmad Feli dari Semak Kajang Ustaz, Semak Kajang ya. Dia sebenarnya ustaz dia adalah mahir sangat dalam bahagian maharat Al-Quran, kemahiran Al-Quran, tetapi dalam masa yang sama dia minat bahasa Arab dan mengajar bahasa Arab. Dan dia dijemput, dia seluruh Malaysia Ustaz Feli tu. Saya jemput dia sebab dia macam ustaz lah, suka buat presentation, ada presentation yang menarik, ada teknik-teknik yang menarik. Yang tu yang kita nak kongsikan. Tak sama. Tak sama. Entah kalau TV lagi hebat ya. Jadi maknanya sekarang ni insya-Allah lah. So saya harap cikgu-cikgu jangan ada yang tak hadir pada hari berkenaan 13 hari bulan masa yang sama, iaitu jam 9 pagi. InsyaAllah link dan sebagainya akan saya paparkan dalam JKKD Kuantan nanti insyaAllah ya. Jangan tinggalkan daku, jangan tinggalkan daku. Tak, insyaAllah. Saya akan jemput Ustaz juga ya, insyaAllah. Okay. Seluruh Malaysia saya akan jemput Ustaz, insyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz ni, Ustaz Alim Shah. Terima kasih banyak. Okey, dengan kata-kata daripada Ustaz Sani tadi, rasanya bolehlah kita akhirkan kita punya sesi kita pada pagi ni insyaAllah.
Jadi kita akhir dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak semua ya.